Isnin hingga Jumaat, Awani Pagi bersama Saiful Arifin dan Suryan Zainuddin, Faris Abdul Hamid, 7 pagi hingga 10 pagi berinformasi, membincang isu dan topik 360 perspektif. Kita membicarakan tentang membentuk disiplin anak. Individu itu harusnya bermula masa dia kecil. Tekan tentang watak masing-masing. Berita dalam Awani Pagi. Isnin hingga Jumaat, Awani Pagi berinformasi 7 pagi hingga 10 pagi di Astro Awani, gerbang dunia kita. Setiap hari, setiap jam, liputan isu dunia tanpa sempadan mengikut perspektif kita disampaikan oleh dua generasi baru dan berpengalaman. Datuk Seri Najib Tun Razak terdahulu mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. Tun Mahathir berkata penyertaannya semula adalah disebabkan hati beliau sentiasa bersama parti itu. Dalam hati saya masih UMNO. Saya naik pun kerana UMNO. Liputan isu dunia di Astro Awani, gerbang dunia kita. Hebatkan lagi pengalaman Akademi Fantasia musim ke-7 anda dengan chat at Astoria menerusi butang merah. Tekan butang R di alat kawalan jauh dan pilih menu nombor 1 untuk jom sembang. Untuk mendaftar, type AF NIK, jarak, nama samaran dan hantarkan ke 32999. Untuk chat, type AF chat, jarak, mesej dan hantarkan ke 32999. Mesej adalah tidak melebihi 120 patah perkataan. Untuk mengundi melalui butang R, hanya tekan butang R dan ikuti arahan yang tertera. Servis butang merah AF7 eksklusif untuk anda. Setiap Isnin, Fokus Ekonomi. Krisis ekonomi dunia mengubah hidup kita. How are they coping and managing during these times? They explore into a new market. How do you change to make sure that you will be the winner? Be honest, be frugal. And the third one is be prepared. There shouldn't be a fear for failure. You don't do that when things are bad. Strategically, whether you want to be in the same business or not. No matter what the crisis is, the future is going to be good. Fokus Ekonomi setiap Isnin jam 11.30 malam di Astro Awani, gerbang dunia kita. Pada pendapat saya, di sekolah sepatutnya kita perlu mewujudkan satu suasana yang harmoni, iaitu guru-guru dan juga pelajar mempunyai hubungan yang baik, mempunyai hubungan seperti keluarga. Saya rasa benda ni perlu sangat penting kerana kalau pelajar datang sekolah tak stres dan guru-guru pun tak stres, benda tu tak akan timbul. Jadi wujudnya perhubungan harmoni antara guru dan juga pelajar, saya rasa akan menjadikan hubungan itu harmoni dan tidak akan ada masalah. Sekolah pertama kanak-kanak adalah didikan ibu bapa di rumah. Program permata yang dilancarkan perlu disokong dan diperhebatkan dengan pengisian ilmu mengenal diri secara mudah. Diterapkan pula ilmu akhlak serta akal budi serta adab yang kini telah terpinggir kerana kesibukan ibu bapa. Ibu bapa kini lebih sibuk dengan gaya hidup mereka sendiri daripada mengambil peluang untuk bersama anak-anak di rumah. Ini masalah lama yang perlukan pendekatan baru. Alam remaja adalah zaman di mana jiwa kuat memberontak. Tapi kita perlu tahu untuk menyalurkan sifat memberontak ini ke arah yang lebih positif. Bentuk satu organisasi tunggal untuk mengkaji masalah ini ke akar umbi. Kumpul segala maklumat untuk merangka satu program penyelesaian menyeluruh. Budaya mungkin tidak dapat diubah dalam masa yang singkat. Tetapi usaha perlu dilakukan untuk mengurangkan peratusan masalah ini. Golongan remaja sekolah ini perlu diberi perhatian yang lebih kerana mereka bakal merubah dunia ini ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih rakan-rakan wartawan yang menghantarkan pandangan melalui email dan melalui Facebook tadi. Dan Kamal, isu buli, isu gangsterism, isu masalah pelajar yang jahat ni bukan isu di Malaysia, dia isu global di Amerika, di Jepun dan sebagainya, sampai isu ni menjadi kes bunuh dan sebagainya. Dan tetapi mungkin ada cara yang inovatif ataupun kreatif misalnya untuk kita membawa masyarakat bersama pihak sekolah dan masing-masing ambil sedikit tanggungjawab tu supaya kita tidak akhirnya itu pihak sekolah punya salah, ini kementerian tak buat kerja, ini ibu bapanya salah. Mungkin cara yang inovatif dan kreatif boleh kita bukan cakap Kamal seorang profesional selalu datang ke sekolah memberi ceramah sebagainya. Mungkin saya sebagai jurulatih bola sepak untuk masuk ke sekolah ajar futsal dan sebagainya. Kalau kita berpendapat macam itulah, siapa ada kelebihan, ada ilmu itu pergi mana-mana mungkin sekolah. Mungkin birokrasi ada masalah? Tak ada masalah. Sekolah kementerian itu begitu terbuka. Saya tahu 15 tahun saya dalam bidang ni, saya pergi ke sekolah, termasuk sekolah pendidikan khas, membagi ceramah kepada orang pekat bisu, dia tak mahu cakap. Tetapi itulah hakikatnya, kalau kita buat cara konsisten tak ada masalah. Tapi ada orang yang hangat-hangat tak payah ambil. Jadi lagi satu, kita patut juga beri keutamaan sejajar dengan apa yang diminta oleh Perdana Menteri misalnya. Kita patut beri keutamaan juga. CR ni, saya ingat CSR dipanggil lama, yang sekarang CR ni patut sekolah juga. Sebab tak ada yang ini. Yang ketiga,
ketiga, saya boleh beritahu tanda-tanda ibu bapa yang gagal. Macam mana tu hubung dengan sekolah dan anak dia. Tengok saja masa pergi ambil report card tu, yang duduk kat dalam tu 45 minit bercakap dengan cikgu seolah-olah ya cikgu anak saya. Itulah orang yang tak pernah pun datang sekolah, tak mau ambil tahu pasal anak. Kalau dia betul-betul ambil tahu, dia akan datang seminggu sekali, sebulan sekali berhubung dengan cikgu. Global. SMS, cikgu, Facebook, blog dan sebagainya. Ini hari tu boleh update. Kali pertama dalam hidup dia datang kat sekolah nak cakap pasal report card, duduk sampai setengah jam. Itu memang dalil tanda bahawa mak dia ke bapak dia memang tak jaga anak pun. Okey, Dr. Remy masih di talian. Dr. Remy? Ya, saya. Dr. Remy, bagaimana kita boleh menjadikan kecemerlangan dalam semua aspek ini sebagai satu perhatian juga? Kerana hari ini kita lihat kadang-kadang terlampau memberi perhatian kepada kecemerlangan akademik. Tapi bila masalah sosial, masalah kelakuan ni, itu nombor 2, nombor 3 lah. Tetapi dalam hari ini kita perlukan skill ataupun kemahiran yang tinggi dalam semua aspek, dan barulah mereka ni besok membesar dengan keadaan yang stabil, harmoni dan balance dia punya skill. Tu macam mana Dr. Remy? Namun kalau kita lihat kalau dunia pendidikan sekarang masih mengarah kepada exam oriented, maksudnya ke arah peperiksaan. Tapi kita boleh ubah akan bertanya berapa A anak you dapat, 15A, 20A. Namun dalam erti kata yang lain, setiap pelajar itu tidak semestinya akan memperoleh kecemerlangan akademik sahaja. Tak semua pelajar. Jadi pelajar-pelajar yang ketinggalan inilah yang akan menjurus ke arah keganasan ataupun melakukan tingkah laku untuk mendapatkan perhatian, kerana mereka tidak mendapat skor A. Jadi mereka akan mendapatkan skor berdasarkan demerit yang lain supaya dia dapat perhatian berbanding pelajar yang mendapat kecemerlangan akademik. Jadi setiap pelajar ada keistimewaan bakat-bakat yang ada. Doktor. Ya. Ni yang saya sedih ni, saya dapat 3A 2B penilaian tu. Ya, 3A. Zaman saya dulu pun macam tu juga. Tetapi mungkin kita boleh cara yang terbaik, cara yang kreatif, kita boleh bagi pengiktirafan anak-anak macam ni. Macam tadi Kamal kata, sebagai seorang jurulatih bola, you boleh pergi ke sekolah untuk train pelajar-pelajar kita. Macam ada kinestetik, muzik, itu kecerdasan-kecerdasan yang lain yang tak diberi perhatian sebenarnya. Bakat-bakat dan potensi yang ada dalam kalangan pelajar itu patutnya kita congkil. Katakanlah pelajar yang dia terlibat dalam keganasan. Jadi konflik dalam dia tu, pelajar konflik remaja dengan hormon testosteron dengan estrogen, dia boleh salur kepada satu yang remaja, dia boleh excel. Dia zaman remaja tu storm and stress, zaman bergolakkan mencari identiti diri. Jadi bila dia tak didorong ke arah kebaikan, dia akan menjurus kepada yang negatif. Okey, terima kasih Dr. Remy atas pandangan tersebut ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam topik yang lain pula. Kamal, mungkin kita dah ada kadet polis, kita ada taekwondo, kita ada futsal ataupun semua aktiviti kurikulum di sekolah. Tetapi bagaimana kita boleh cara yang terbaik, cara yang baru yang mungkin kita kasih kuasa sikit kepada pelajar tu. You organize lah sendiri futsal you. Ya, betul. Mungkin itu yang mereka nak. Minta pelajar-pelajar ni kalau kita buat satu, dia cari sponsor, dia cari peserta sebagainya. B, mana pergi pelajar-pelajar sekolah yang lama, sekolah yang berkenaan tu, mana alumni dia, mana pergi? Takkan tak boleh bantu sekolah sendiri. Kalau saya sekolah rendah Jubli Intan Renggam. Tapi hasilnya memang terbukti sekolah yang terbaik, alumni ni bagus. Ya, kenapa yang lain anda sekolah di situ rasa malu tak? Rasa malu tak dan terhina ke kalau kita nak bantu sekolah kita balik? Tanya sini dan tanya sini, dan sama-sama sepatutnya kita bersama-sama mengatasi masalah. Itu antara konklusi yang terbaik daripada Kamal Afendi Hashim, rakan kita dalam Yuatawan pada malam ini. Saya rasa setakat itu saja. Terima kasih Kamal. Dan topik kita malam esok, Indeks Prestasi Utama Wakil Rakyat, KPI Wakil Rakyat. Bagaimana kita nak ukur dia? Berikan pandangan dan pendapat anda dan boleh hantar melalui blogspot kami, Facebook dan sebagainya. Jadi jangan lokek untuk berkongsi pengalaman, pendapat, dan hantarkan kepada kami melalui alamat dan juga nombor yang kami sediakan. Untuk itu, sekian. Assalamualaikum dan jumpa lagi.